Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam pengajian tafsir Al-Quranul Karim pada ayat 78 dalam suratul Anbiya. Ayat 78 dalam suratul Anbiya, juzuk yang ke-17, surah yang ke-21. Jadi saya bacakan dahulu ayat 78 ini dalam suratul Anbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada ayat 78 ini Allah telah berfirman, dan ingatlah ya wahai Muhammad tentang iaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika kedua-duanya menghukum tentang perkara ladang, kerana kambing suatu kaum memakan tanaman waktu malam di dalamnya dan kami menyaksikan keputusan hukuman mereka. Itu terjemahan daripada ayat 78, yang mana di sini kita beralih pula kepada kisah Nabi Daud. Jadi ini kebetulan suratul Anbiya cerita tentang para Anbiya. Maka di sini beralih pula kita kepada kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Adalah diceritakan bahawa Nabi Daud telah hidup selama 100 tahun. Antara Nabi Daud dengan Nabi Musa jaraknya 569 tahun. Dan anaknya pula iaitu Nabi Sulaiman telah hidup selama 59 tahun. Di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya ialah kira-kira 1700 tahun.
Demikian mengikut dalam kitab At-Tahbir. Di dalam kisah kedua Nabi ini, iaitu yang seorang Nabi Daud sebagai bapa dan yang seorang lagi Nabi Sulaiman sebagai anak. Kedua-duanya berpangkat rasul sebagai utusan Allah dan kemudiannya masing-masing menjadi raja. Nabi Daud pun jadi raja, Nabi Sulaiman pun jadi raja. Allah telah memberitakan bagaimana kedua-duanya semasa menjadi hakim untuk mengadili suatu perbicaraan dalam kes perkara ladang yang dimasuki oleh kambing pada waktu malam. Dan kambing itu telah memakan tanamannya hingga habis rosak semuanya. Allah telah menyaksikan bagaimana kedua-dua rasul itu menjalankan perbicaraan, kemudian menjatuhkan hukuman. Semuanya diketahui oleh Allah. Lalu diilhamkan bagaimana memberi fatwa yang betul kepada Nabi Sulaiman, tidak kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ni lebih hebat, dia punya fatwa dia dibandingkan kepada Nabi Daud, ayahandanya sendiri. Kedua-duanya telah menjalankan perbicaraan mengikut ijtihad, mengikut pandangan ataupun pendapat masing-masing dengan hukuman yang berlain-lainan. Kisah selanjutnya iaitu mengikut yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lainnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak pak saudara Nabi. Ada dua orang lelaki telah datang menghadap kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang seorang tuan punya ladang dan seorang lagi tuan punya kambing. Orang yang punya ladang itu mengadu dengan katanya, kambing orang ini telah masuk ke ladang saya waktu malam dan memakan tanaman-tanaman serta merosakkan sehingga tidak ada lagi yang tinggal. Nabi Daud menjatuhkan hukuman supaya tuan punya kambing itu menyerahkan kambingnya kepada tuan punya ladang sebagai denda kerana kerosakan ladangnya menyamai harga kambing itu semuanya. Maka kedua-duanya pun pergi beredar. Kemudian kedua-duanya datang pula menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam pula dan minta supaya dibicarakan. Maka Nabi Sulaiman bertanya bagaimana Nabi Daud telah menjatuhkan hukuman. Maka kedua-dua orang yang datang kepada Nabi Daud, jadi bagaimana Nabi Daud telah menjatuhkan hukuman. Jadi kedua-duanya menceritakan apa yang sudah berlaku. Lalu kata Nabi Sulaiman, kalau saya dilantik menjadi hakim, kata Nabi Sulaiman untuk mengadili perbicaraan kamu berdua, nescaya akan saya jatuhkan hukuman yang lain daripada ini, bahkan lebih bertimbang rasa kepada kedua-dua belah pihak. Tengok dia di antara dua ayah dan anak dan bapa ni. Jadi berita itu telah sampai kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud memanggil Nabi Sulaiman dan bertanya, bagaimana engkau akan mengadili perbicaraan ini? Benarkah engkau mendakwakan akan menjatuhkan hukuman yang lebih bertimbang rasa kepada kedua-dua belah pihak? Maka Nabi Sulaiman pun tampil menjatuhkan hukumannya dengan berkata seperti berikut. Hendaklah kambing itu diserahkan kepada tuan punya ladang supaya dia dapat mengambil faedah daripada kambing tersebut dengan memerah susu kambing, mendapat hasil daripada anak-anak kambing sambil bulunya dan kegunaan lain yang dapat diambil daripadanya. Adapun tuan punya kambing pula, hendaklah ia bekerja menanam semula ladang itu sampai mendapat hasil seperti mula-mula dahulu waktu dia dimakan kambing. Kemudian barulah diserahkan kepada tuan punya ladang dan dia pula mengambil balik kambingnya. Tengok jelas ni cerita ni.
Mendengarkan hukuman yang seperti itu, maka Nabi Daud berkata, apa yang kau hukumkan wahai anakku, itulah dia hukuman yang benar. Maka hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman tadi hukuman yang benar, kata ayahandanya. Lalu kedua-dua orang yang berselisih dalam perbicaraan itu dikenakan hukuman seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman punya hukuman lebih munasabah. Adalah dikatakan bahawa Nabi Sulaiman semasa menjatuhkan hukuman itu umurnya baru 11 tahun. Tengok bila Allah Ta'ala nak bagi hikmat kepada seseorang, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah beri kepadanya kebijaksanaan, maka Allah beri dia kebaikan yang banyak. Adapun tentang hukum Islam dalam masalah ini, iaitu apa yang telah dimakan oleh ternakan yang dilepaskan ke kawasan atau harta orang lain pada waktu siang, tidaklah wajib dikenakan denda ke atas tuan punya binatang ternakan itu. Ini kalau dari segi hukum Islam lah. Adapun tentang hukum Islam dalam masalah ini, apa yang telah dimakan oleh ternakan yang dilepaskan ke kawasan atau harta orang lain pada waktu siang, tidaklah wajib dikenakan denda ke atas tuan punya binatang ternakan itu. Tetapi kalau ternakan itu merosakkan harta pada waktu malam, maka tuan punya ternak itu boleh dikenakan denda, sebab mengikut kebiasaan hukum uruf, pada kebiasaannya, pada adatnya, pada kebiasaannya, tuan punya ladang dia ada menjaganya pada waktu siang, dan tuan punya ternak pula dia melepaskan binatang ternakan pada waktu siang dan mengembalikannya ke kandang di waktu malam. Itu dari segi hukum syaraknya. Perkara ini berdalilkan dengan suatu riwayat. Rupanya ada satu riwayat, satu cerita daripada Haram bin Sa'ad bin Muhsin bin Mahisah. Katanya ada seekor unta kepunyaan Bara' bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, telah masuk ke kawasan kebun penduduk Madinatul Munawwarah, iaitu orang Ansar yang merosakkan kebun itu. Maka Rasulullah SAW telah menghukum kepada tuan punya kebun itu hendaklah menjaga kebunnya pada waktu siang, dan tuan punya unta itu pula hendaklah menjaga untanya pada waktu malam. Ditambah pula dalam satu riwayat, hendaklah tuan punya ternak menggantikan kerugian daripada apa yang dirosakkan oleh ternak pada waktu malam. Demikianlah tersebut dalam hadis mursal. Dalam satu hadis mursal, wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Hadis mursal ni maknanya sahabat gugur nama sahabat, tapi dia diriwayatkan oleh Abu Daud, rahimahullahu taala. Dalam huraian yang terdahulu mengenai ayat 78, berbalik pula kita kepada kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Kedua-dua rasul itu mempunyai dua jurusan pandangan yang berlainan. Nabi Daud memandang bahawa kerosakan dalam ladang itu kalau ditaksirkan, harganya menyamai dengan harga kambing-kambing itu. Ini hukuman yang dibuat oleh Nabi Daud tadi. Maka dia menghukum supaya kambing-kambing itu diserahkan kepada tuan punya ladang sebagai gantinya. Sedangkan Nabi Sulaiman pula memandang kerosakan manfaat. Kerosakan manfaat dalam ladang itu dapat diganti dengan manfaat yang boleh diambil daripada kambing-kambing tersebut. Maka dia menghukumkan tuan punya ladang disuruh mengambil manfaat daripada kambing-kambing itu, dan tuan punya kambing disuruh menanami semula ladang yang rosak sampai pulih mendapat hasil, kemudian dipulangkan kepada tuan punya ladang itu dan mengambil balik kambing-kambingnya. Adalah kedua-dua rasul itu telah menghukum dengan menggunakan ijtihad,
masing-masing bukan berdasarkan wahyu. Dia bukan berdasarkan wahyu, tapi adalah berdasarkan ijtihad, pandangan, ya, idea. Kata setengah ulama, diharus para nabi itu menghukum dengan ijtihad, dibolehkan pada syarak, iaitu diharuskan pada syarak. Ya, nabi itu menghukum dengan ijtihad supaya memperoleh ganjaran pahala orang yang berijtihad. Sampailah kita pada hari ini, ya, kalau syarat-syarat ijtihad itu telah ada pada diri seseorang, maka dia layaklah menjadi orang yang mujtahid. Dan para ulama boleh berijtihad dalam beberapa perkara kalau tidak mendapati perkara tadi melalui nas Al-Quran ataupun melalui dalil hadis. Kemudian jika ijtihad mereka salah, tidaklah berdosa. Ijtihad kalau salah tidak dikira berdosa. Hal ini berdalilkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Iza hakamal hakimu fajtahada fa asaba lahu ajrani wa iza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seseorang hakim menghukum sesuatu hukuman, dia telah berijtihad dengan betul, dengan munasabah, sesuai dengan Quran dan sesuai dengan tidak bercanggah dengan syarak, maka baginya 2 pahala. Begitu juga dalam mesyuarat kita, kadang-kadang orang bagi pandangan, kadang-kadang pandangan dia betul, kadang-kadang pandangan dia tak betul. Kalau yang betul tu dapat 2 pahala, kalau tak betul dapat 1 pahala. Ya, bukan tak dapat apa langsung. Ya. Jadi tak rugi kita bagi pandangan, tak rugi kita bagi pendapat itu. Apabila seseorang hakim menghukum, dia telah berijtihad dan betul, maka baginya 2 pahala. Dan apabila menghukum dia telah berijtihad tetapi salah, maka baginya 1 pahala. Ini satu pengajaran kepada kita tentang peristiwa antara Saidina Ali dengan Muawiyah juga begitu. Kisah yang berlaku antara Ali dan Muawiyah, peristiwa perang Jamal sehingga ada yang mati syahid, ya, pada jalan Allah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah menghukumkan mereka yang mati dalam medan peperangan antara Muawiyah dan Saidina Ali itu, yang mati itu dikira mati syahid. Kemudian antara sahabat-sahabat tadi, pandangan mereka kalau yang betul dapat 2 pahala, kalau tak betul dapat 1 pahala. Itu di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah menghukumkan peristiwa antara Ali dan Muawiyah. Jadi tak ada timbul, ada setengah ulama terus menghukumkan apalah kita untuk membahaskan, ya, antara Ali dan Muawiyah. Apalah kita ni siapa? Sedangkan mereka itu para sahabat, ya, ashabikan nujum, sahabat aku seperti bintang di langit. Ya. Tadaitum di antara mereka itu yang kamu dapat petunjuk, niscaya kamu akan dapat petunjuk. Sahabat Nabi semuanya adil-adil belaka, ya. Adapun tentang sikap Nabi Daud menarik balik hukuman yang dijatuhkannya lalu mengakui pula hukum Nabi Sulaiman, itulah yang benar, kerana sudah jelas baginya, bagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman tadi. Adapun tentang sikap Nabi Daud menarik balik hukuman yang dijatuhkan lalu mengakui pula hukuman Nabi Sulaiman, itulah yang benar, kerana sudah jelas bagi Nabi Daud akan kebenarannya. Sebab itulah ada keharusan bagi orang-orang yang ijtihadnya tersalah dan mereka tidak mampu untuk memastikan ijtihad mereka benar dalam tiap-tiap kejadian ataupun peristiwa, tetapi tidak pula mau mengikut yang salah. Jadi masalahnya, ya, dia yang sebenarnya kalau ikut kisah mesyuarat para sahabat radhiyallahu anhum bersama dengan Nabi SAW, sebenarnya dasar syura ni bagi Nabi Muhammad, sepatutnya apa yang Nabi perkatakan itu wahyu. Tak payah lagi nak diperdebatkan lagi dah, ya.
Tapi Nabi saja mensyariatkan mesyuarat. Sebab itu kalau kita tengok dalam mesyuarat ni, dia ada dua jenis mesyuarat. Satu mesyuarat yang dalam bentuk mu'lanah, maknanya diiklankan begitu saja. Macam pembentangan keuangan negara. Itu orang seorang aja bercakap. Ya, sama ada betul tak betul, dengar dulu. Itu dia mengiklankan. Yang ada satu lagi mesyuarat, memang dia adakan perdebatan. Orang ni cakap, orang ni cakap, orang ni cakap. Itu perdebatan. Ya. Ada syura mu'lanah. Ya, syura yang dalam bentuk iklan, pengisytiharan, belanjawan. Itu macam kerajaan Saudi, dia memang ya, dia ada pembentangan belanjawan dia sendiri. Ya. Dia tak ada diperdebatkan dalam dewan pada ketika itu. Itu dikata syura mu'lanah nama dia. Ya. Sebenarnya setiap pandangan bila kita bagi dalam mesyuarat, kita kalau pandangan kita betul, maka kita kata dalam hati kita, ya, kita berkata dalam hati kita ataupun kita ucap dengan lidah kita, kita kata astaghfirullahalazim. Kita minta ampun dengan Allah Taala, mana tahu ya pandangan kita walaupun betul diterima oleh ahli mesyuarat, ditakuti keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Sebab itu kita istighfar. Sebaliknya, kalau pandangan kita tidak diterima pula, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana kalau diterima pandangan kita tadi, ditakuti membawa keburukan daripada kebaikan. Sebab itu tak timbul masalah. Ya? Setiap kali kita bagi pandangan, jikalau pandangan kita betul, kita dapat 2 pahala. Kalau betul, kalau tak betul, jadi dapat 1 pahala saja. Kemudian kita balik pada ayat 79, ya, fa fahamnaha Sulaiman. Lalu kami ajarkan cara menghukum kepada Sulaiman, iaitu Allah SWT mengajarkan cara menghukum kepada Nabi Sulaiman. Dan kepada masing-masing kami berikan hukum dan ilmu pengetahuan. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Itu ayat 79, ya. Lalu kami ajarkan cara menghukum kepada Sulaiman dan kepada masing-masing, ya, kami berikan hukum dan ilmu pengetahuan. Dan kami jadikan gunung ganang dan burung-burung di bawah perintah Nabi Daud alaihissalam semuanya bertasbih, mensucikan Allah, dan adalah kami yang membuatnya. Pada ayat yang berbunyi fahamnaha Sulaiman ini, lalu kami ajarkan cara menghukum kepada Sulaiman. Allah telah memberi ilham kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana cara menghukum dengan hukuman yang betul. Sedangkan kedua-dua rasul itu telah menghukum mengikut ijtihad masing-masing. Kemudian Nabi Daud telah menarik balik hukumannya itu dan dia bersetuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ya. Setengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua rasul itu masing-masing menghukum dengan perantaraan wahyu daripada Allah. Ada setengah ulama, ya, mereka nak bersihkan kedudukan Nabi tadi ataupun Rasul tadi. Mereka kata apa? Bahawa kedua-dua Rasul itu masing-masing menghukum dengan perantaraan wahyu daripada Allah SWT. Dan wahyu yang kemudian diturunkan kepada Nabi Sulaiman telah membatalkan hukum yang mula-mula diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Itu ada setengah pandangan ulama kata begitu. Kerana para Nabi itu tidak boleh menghukum mengikut ijtihad sendiri. Ya. Kalau Nabi Muhammad sendiri pun ada dalil, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsunya, melainkan dia bertutur dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, ya. Sebab mereka sudah mencukupi dengan mendapat wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi apa perlunya ijtihad, ya?
Maka lafaz fafahamnaha Sulaiman itu lafaz ataupun perkataan, ya, ibarat ayat yang berbunyi fafahamnaha Sulaiman itu di sini mempunyai pengertian bahawa Allah SWT mengajar cara menghukum kepada Nabi Sulaiman dengan perantaraan wahyu. Hal ini telah dijelaskan seterusnya dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa kullan atainahu hukman wa ilma, dan kepada masing-masing kami berikan hukum dan ilmu pengetahuan. Hukman di sini ditafsirkan dengan pangkat kenabian, ilman pula ialah ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan agama. Maka ayat ini menolak pendapat yang menganggap tiap-tiap berijtihad itu pasti benarnya, dan berdasarkan hadis terdahulu orang yang berijtihad walaupun telah salah maka diberi juga pahala, satu pahala, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wasakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr, dan kami jadikan gunung ganang dan burung-burung di bawah perintah Nabi Daud alaihi salam semuanya bertasbih mensucikan Allah. Meskipun Allah melebihkan Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaan dalam menghukum, namun Allah tidak pula mengurniakan kepadanya, ya, kurniaannya kepada Nabi Daud. Yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Daud tidak dikurniakan kepada Nabi Sulaiman, ya. Kurniaan Allah kepada Nabi Daud, cuba kita tengok di sini, ya. Yang pertama, gunung ganang dan burung-burung dijadikan oleh Allah Ta'ala patuh di bawah perintah Nabi Daud. Iaitu apabila Nabi Daud melalui gunung ganang dan menemui burung-burung, lalu diajaknya bertasbih, maka mereka pun menyahut, mengikut Nabi Daud mengucap tasbih kepada Allah bersama-sama. Itu kelebihan Nabi Daud. Lafaz sakharna dalam ayat ini daripada asal kata taskhirun, memaksa bekerja tanpa upah. Yang dimaksudkan di sini ialah tunduk mengikut perintah Nabi Daud. Perbuatan gunung ganang itu bertasbih tentulah menggunakan ucapan yang dijadikan oleh Allah, yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia pandai mengucapkannya sebagaimana batu kerikil yang bertasbih di atas tapak tangan Rasulullah SAW, dan orang-orang telah mendengar batu kerikil tadi bertasbih. Demikian pernah diriwayatkan. Maka demikianlah pula, ya, Nabi Daud alaihissalam seorang diri sahaja mendengar gunung ganang itu bertasbih. Orang lain tak dengar lah. Itu Allah Ta'ala kurniakan pada Nabi Daud, ya. Ada pula yang menceritakan apabila Nabi Daud berhenti bertasbih beberapa ketika, maka disuruhnya gunung ganang dan burung-burung bertasbih supaya dapat membangkitkan semangatnya lagi untuk bertasbih. Demikian tersebut dalam Hasyiatul Jamal, nama kitab, ya, Hasyiatul Jamal. Jadi tasbih, tahmid, tahlil ni sebenarnya ada aura dia, ya. Kalau kita rajin bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, dia ada aura dia, timbul semangat, tak ada patah semangat, ya, ada power lah, kekuatan untuk mendekatkan diri pada Ta'ala dengan amal-amal soleh. Itu kelebihan tasbih, tahmid, tahlil ni, ya. Sebab itu kalau kita malas bertasbih, malas berzikir, ya, kita tak ada kekuatan dalaman, kita lemah, ya. Nak bercakap pun lemah, nak berzikir nak buat sesuatu aktiviti pun jadi tak semangat. Itu sebab kalau kita tengok zikir-zikir munajat apa semua tu, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu, itu ditasbihkan, ya. Itu zikir munajat namanya, ya. Begitu juga banyak zikir-zikir kadang-kadang, ya. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu malikun ala arshi samai muhaiminu li'izzati ta'anul wujuh wa tasjudu. Itu Asmaul Husna tu pun boleh jadikan amalan, ya. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Bacalah, ya, baca pada air, mandikan untuk bersemangat, ya. Kalau banyak no setan tu mandikan dia limau. Potong limau, perah limau,
Mandi kan. Mandi sendirilah, tak payahlah orang lain mandi kan. Ya, bacakan ayat-ayat kursi ke apa ke ya. Insya-Allah mudah-mudahan jadi bersemangat. Ya, terus ya gigih dalam ya beribadat. Kalau tidak malas, dia jadi tak ada kekuatan kita ya. Sebenarnya bukanlah limau tu yang bagi kekuatan, Allah yang bagi kekuatan. Tapi semuanya dengan izin Allah ya. Kita bacakan Fatihah 7 kali ke, apa-apalah amalan-amalan mengikut sunnah Nabi ya. Boleh insya-Allah. Kalau tidak jadi tak bersemangat ya. Ya, amin amin. Amin amin amin, terima tak terima sudah. Itu yang jadi malas tu. Ya. Zikir malas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bawa sini bawalah, aku dah tak sabarlah, perut aku dah laparlah. Tak ada semangat ya. Kekuatan, tak ada kekuatan ya. Kita tak ada power lah dalam badan kita ya. Tu dia ada aura bacaan-bacaan ni sebenarnya. Macam kita bulan Ramadan kan, kadang-kadang kita ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Kemudian terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barulah ada kekuatan, ada power Kalau tidak, tak ada semangat nanti Jadi bandingan ayat ini samalah dengan ayat 44 dalam suratul Isra yang berbunyi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiadalah sesuatu makhluk melainkan semuanya bertasbih tunduk seraya memuji Allah, tetapi kamu tiada mengerti akan tasbihnya. Allah Ta'ala bagi tahu ya, semua jenis makhluk ya. Bacaan-bacaan kita semua jadi aura ya. Di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman wa kunna fa'ilin, dan adalah kami yang membuatnya. Nabi Daud mempunyai kuasa untuk menyuruh gunung ganang, burung-burung bertasbih adalah dengan kudratullah, dengan kuasa Allah yang membuat demikian. Merupakan perkara yang pelik, lagi ajaib bagi manusia memikirkannya. Kita sendiri pun tak terfikir macam mana ya. Kalaulah burung umpamanya memanglah dia pandai berkicau atau berkicau ya. Dan itulah tasbihnya. Lebih mengherankan lagi gunung ganang adalah benda yang tidak bergerak atau bersuara, tetapi ia pandai bertasbih mengikut tasbih Nabi Daud alaihi salatu wassalam ya. Itu semua adalah berbalik kepada iradatullah ataupun kudratullah, kekuasaan Allah SWT menjadikan sesuatu. Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in, Allah yang telah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu ya, sedangkan kita tak tahu ya. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Daud alaihi salam, membuat baju besi untuk kamu bagi melindungi kamu daripada peperangan. Adakah kamu berterima kasih? Pada ayat yang berbunyi wa 'allamnahu san'ata labusin lakum, dan kami ajarkan kepadanya membuat baju besi untuk kamu. Ini perkara yang kedua berkaitan dengan nikmat Allah yang dikurniakan kepada Nabi Daud, ialah mengajar kepada Nabi Daud bagaimana membuat baju besi. Mengikut suatu riwayat, satu cerita, Nabi Daud alaihissalam orang yang mula-mula sekali membuat baju besi untuk menjadi perisai dalam peperangan. Ya, khabarnya mengikut cerita ada 2 malaikat turun ke bumi berbual-bual dengan mengatakan orang ini, yakni maksudnya ialah Nabi Daud, memanglah baik ya. Orang ini iaitu Nabi Daud memanglah baik, sayang sedikit dia makan hasil daripada Baitul Mal. Mendengarkan itu, maka Nabi Daud pun memohon kepada Allah supaya dia dikurniakan rezeki daripada pekerjaan titik peluhnya sendiri. Maka Allah ilhamkan kepadanya kepandaian membuat baju besi. Dan khabarnya, waktu mula-mula dia melembutkan besi itu tidak memakai kuasa api,
hanya memakai kekuatan tangannya saja. Itu dengan izin Allah Ta'ala berlaku begitu. Lituhsinakum min ba'sikum, bagi melindungi kamu dalam peperangan. Baju besi itu mempunyai keistimewaan, iaitu ringan, boleh dilenturkan untuk dipakai lagi pula kebal sebagai perisai yang boleh melindungi badan dan tidak dapat ditembusi senjata tajam oleh musuh di dalam pertempuran dan peperangan. Fahal antum syakirun, adakah kamu berterima kasih, yakni hendaklah bersyukur kepada Allah di atas kemudahan yang dikurniakan kepada kamu, kerana kamu dapat membuat rekaan seperti itu, iaitu dimaknakan di sini, hendaklah kamu hai penduduk kota Makkatal Mukarramah bersyukur kepada Allah di atas ciptaan Nabi Daud tersebut sehingga kamu dapat menirunya. Jadi berbalik kepada apa-apa pun dituntut supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan berbagai-bagai kemampuan dan kebolehan. Kemudian di sana terdapat kurniaan Allah kepada Nabi Sulaiman pula. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila Allah. Dah maaf kering tekak. Ini kita pergi kepada ayat yang ke-81 dalam surah Al-Anbiya ini. Wali Sulaiman ar-rih 'asifatan tajri bi amrih. Wali Sulaiman ar-rih 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam kami berikan angin kencang yang berjalan dengan perintahnya ke negeri yang kami berkati di dalamnya, dan kami mengetahui segala sesuatu. Begitu juga wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan daripada syaitan-syaitan, yang dimaksudkan di sini orang-orang jahat, ada yang dipekerjakannya menyelam, dijadikan sebagai pekerja-pekerja yang menyelam mutiara untuk Nabi Sulaiman dan melakukan pekerjaan yang lain, dan kami juga menjaga mereka. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam telah mewarisi daripada bapaknya, iaitu ilmu kenabian, tuan-tuan. Wa warisa Sulaimanu Dawuda, telah mewarisi oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud, iaitu ilmu kenabian, bukan jawatan Nabi. Tapi walau bagaimanapun jawatan Nabi itu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nak menceritakan bahawa yang diwarisi ialah kenabian, yang diwarisi ialah ilmu pengetahuan, macam itu. Yang diwarisi itu ialah ilmu pengetahuan, bukan jawatan itu sendiri. Nabi Sulaiman telah mewarisi daripada bapaknya Nabi Daud akan pusaka yang berupa kerajaan dan pangkat kenabian, yang bererti Allah telah mengurniakan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan sebagai raja yang memerintah di muka bumi, dan juga sebagai rasul yang menjadi utusannya. Di samping itu dikurniakan pula dengan dua macam kelebihan yang lain yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan untuk Sulaiman kami berikan angin kencang yang berjalan
dengan perintahnya ke negeri yang kami berkati di dalamnya. Maknanya Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman suatu kekuasaan untuk memperhambakan angin dan menjadikan angin itu sebagai khadamnya. Angin itu akan patuh kepada perintahnya untuk bertiup, kadang-kala kencang menjadi angin ribut dan kadang-kala lunak menjadi angin yang sepoi-sepoi bahasa. Kedua-dua cara dan macam angin yang bertiup itu adalah patuh mengikut perintah Nabi Sulaiman. Kemana saja dia disuruh bertiup di negeri yang diberkati oleh Allah, iaitu negeri Syam, ia akan pergi. Dan kalau Nabi Sulaiman dan pengikut-pengikutnya pagi-pagi itu berpergian, dibawa oleh angin ke mana-mana tempat yang disukainya, maka mereka akan kembali pada hari itu juga ke istananya di negeri Syam. Macam itu oleh pengaruh angin tadi. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman ada mempunyai hamparan yang terbuat daripada kayu. Di atas hamparan itu diletakkan segala macam alat kelengkapan yang diperlukan seperti senjata, kuda, unta, kemah dan askar-askar. Kemudian diperintahkannya angin mengangkat hamparan itu naik ke udara dan terbang dengan sangat kencangnya. Sementara sekawan burung-burung ada melindungi dengan sayapnya supaya dia tidak terkena panas matahari. Terbanglah hamparan itu di bawah angin yang begitu deras ke mana saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Apabila sampai ke tempat yang dituju, diperintah angin berhenti, maka hamparan itu dibawa turun ke bumi, lalu dia pun turun dan alat-alat yang dipunggah ke tempat yang dikehendakinya. Hal sedemikian itu diceritakan oleh Allah pada ayat 36 surah As-Sad. Surah As-Sad dengan firman-Nya, fasakharna lahu rih tajri bi amri rukha'an haitsu asaba. Lalu kami berikan kepadanya angin yang dapat bertiup dengan baik mengikut perintahnya ke mana yang dikehendakinya. Dalam suatu sabak pun begitu juga, ayat 12. Ini suatu yang kita bacakan suratul Anbiya kan. Ini dalam suatu sabak pun ada. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Dan untuk Sulaiman kami perintahkan angin patuh kepadanya perjalanan pagi saja menyamai sebulan dan petang menyamai sebulan. Ya, dia punya perjalanannya itu ya. Padahal perjalanan tu kalau ikutkan sebulan, tapi dalam tempoh waktu pagi je dah boleh sampai. Ya. Adapun dikatakan angin itu ialah suatu jisim. Kita sebut angin tu apa dia? Angin itu ialah satu jisim, benda yang halus yang bergerak, tidak dapat dipegang kerana halusnya, tetapi dapat dirasakan kerana ada gerakannya yang tidak pula dapat dilihat oleh mata. Angin diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai angin itu. Terkadang-kadang merupakan angin ribut yang sangat kencang bertiup, dan kadang-kadang merupakan angin yang bertiup lemah lembut dan sepoi-sepoi bahasa. Wa kunna bikulli syai'in alimin. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang kita akan sambung pada ayat 81 huraiannya. Jadi kita tangguhkan dahulu, memandangkan huraiannya begitu panjang pada ayat yang kita baca tadi. Ayat yang ke-81 ni ada. Kalau perlu kita ulang balik, kita tengok pada pelajaran yang akan datang, kita ulang. Wallahu alam. Kurniaan kepada Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman pada pelajaran yang akan datang. Jadi kita tangguh dahulu. Mohon ampun dan maaf jika terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa dafa'anna al bala' wal waba' wal bala'u wa riya' wa zina wal ahwa' wal fahsya' wa ma zahar minha wa ma batan.
عن بلدنا ذا خاصة عن بلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد.